Baik Datuk, satu lagi isu yang sedang viral sekarang ni yang kita dikejutkan berkaitan dengan vaksin, yang mana sebahagian pihak yang tak memilih untuk tidak mahu divaksin ni, mereka buat fake ID dalam MySejahtera. Jadi dengan berapa bayaran tertentu, ada pihak tertentu akan uruskan. Jadi dia ada dapat ID MySejahtera ni seolah-olah dia ambil vaksin. Jadi dia tipu, dan sebahagian mereka ni sehingga ke peringkat lepas boleh keluar negara, dan lebih berat daripada itu, mereka boleh buat umrah. Bila balik barulah dapat diketahui rupa-rupanya mereka tak divaksin, dan disiasat pula rupa-rupanya ID vaksin tu adalah palsu. Dan hari ini kalau kita lihat dalam media, bagaimana pasukan penyiasat telah berjaya tangkap bahagian pasukan yang bekerja dalam bidang perubatan ni. Dialah yang uruskan dengan jumlah bayaran tertentu yang kita tengok viral, orang duk share di Facebook, keratan WhatsApp depa semua ni. Lebih kurang harga kalau nak tukar ni sampai 2,500 boleh dapat fake punya dah ambil vaksin, walhal belum. Jadi dari segi hukumnya Datuk, bagaimana kalau satu orang tu dia tipu, dia kata dia dah ambil vaksin tapi sebenarnya belum, dia tipu status dia. Lebih dahsyat daripada tu, macam mana pula Datuk kalau dia pergi umrah sampai balik selamat, macam mana umrah dia Datuk? Okay, terima kasih. Tuan-tuan rasa macam mana? Boleh tipu kah? Nak pergi umrah ni ibadat tipu pergi? Boleh. Tuan-tuan, saya baru balik umrah juga lah. Saya pergi awal bulan 12 hari tu, saya balik. Dia nak pergi, saya nak cerita dulu lah sebelum nak cerita nak pergi umrah ni. Kita nak pergi ni, sebelum nak pergi ni kita kena buat RTK kan. Kita kena ada check, kena ambil, kena update, kena hantar kepada dia, baru kita boleh fly. Kena bayar hak yang test, hak 300 tu, untuk kena test yang tu dulu, baru boleh naik ke terbang. Lepas naik ke terbang, sampai ke sana, di sana dia ada sistem, dia panggil macam MySejahtera kita juga, dia panggil Tawakalna kan. Kemudian sistem Tawakalna itu dia guna untuk dia check kita. Dia macam kita kena bawa, sebab tu pergi sana sentiasa nak kena bawa. Satu lagi Tamarna, umrah. Dia kita tak boleh pergi masuk Raudhah ke apa, melainkan kita kena, semua kena daftar di situ. Dan dia bagi tahu time bila kosong, time bila banyak, time bila kosong tu tak ada lah, time bila kurang, time bila merah. Logik daripada sistem dia buat tu, sampai kita nak tawaf bawah tu, hanya yang kita masa umrah saya boleh. Masa kita tak umrah, kita tawaf di atas. Kita tawaf yang betul di Kaabah, tuan-tuan tengok tu, semua orang yang kena pakai pakaian umrah. Dia tak benar kan. Melainkan sebahagian orang dia tipu lah. Dia pergi pakai pakaian umrah, kain ihram, dia pergi tawaf situ. Sebenarnya dia tipu lah. Tapi dia hanya nak bagi orang yang tak mau ni, tak mau crowded, tak mau zahmah. Okey. Bila kita nak naik kapal terbang balik, dia test lagi sekali. Suppose naik kapal terbang tu semua okey lah, kan? Bila sampai KLIA, sekali lagi dia test. Itu test kita tu 2-3 hari ya, baru keluar keputusan. Saat ni kita nak potong gelang, kena balik, kita kena kuarantin. Sekali lagi kita test. Okey. Ikut-ikut tu macam banyaklah test lah. Arab Saudi, tuan-tuan, masa saya ada pilih kes dia lebih kurang 30 lebih, 40 lebih keseluruhan Arab Saudi. Tapi bila dibuka umrah, geng-geng yang ada COVID ni pergi dengan apa? Dengan CJ Pasu tu lah. Saudi pun dah jadi 1,000.
dah jadi harimau. Tu saya nak cerita fenomena dia dulu. Pertama, tuan-tuan, kita pergi pada dalam Musnad Imam Ahmad, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi kata ke dia tawaf. Nabi kata apa? Innaka rajulun qawi fala tuzahim 'ala al-hajar al-aswad fatu'dhi ad-dha'if in wajadta khalwatan fastalimhu wa illa fastaqbilhu wa hallil wa kabbir. Nabi kata, Umar, kau ni orang kuat, rajul qawi, jangan duk pi rempuh pi berasak di masjid di Hajarul Aswad tu. Fatu'dhi dhaif, nanti orang lemah akan sakit dengan kau pasal kuat kan. Kalau ada ruang, Nabi kata kau ciumlah Hajarul Aswad tu. Kalau tak ada, kau menghadap daripada jauh, kau la ilaha illallah Allahu akbar cukup. Padahal nak cium Hajarul Aswad tak mau bagi sakit orang. Macam mana kalau kita pergi bawa penyakit bagi jemaah sakit? Ni hak kes ni. Dan dia rasa tak salah. Kita ni, kita lupa satu hal. Agama ni bukan dia tanya hubungan kita dengan Allah ya. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Orang yang, adakah orang yang nak beribadat kepada Allah tapi menyakitkan orang lain? Itu yang kita sebut dulu. Orang sembahyang, Allah suruh. Kuat dalil, Nabi suruh orang sembahyang jemaah. Kuat kesah ada sembahyang jemaah. Tapi Nabi kata apa, orang makan bawang putih boleh main tak? Tak boleh. Man akala min hadhihi syajaratil khabitha fala yaqrabna fi masjidina. Siapa yang makan pokok ni, yang busuk ni, jangan main hampiri kami di masjid kami, kata Nabi. Padahal bukan demam pun, bau busuk, ganggu orang sembahyang. Nabi tak bagi. Kalau kita bawa penyakit pergi kat Mekah dan Madinah, agak-agak boleh kan? Tak, yang penting kita boleh istighfar, boleh sembahyang, boleh dapat fadilat. Berikutnya ialah itu dari segi syarak tanpa ambil kira ulul amri lagi pun salah dari segi syarak. Menyakitkan kaum muslimin yang lain. Tak pasal-pasal Tok Arab ke apa yang sihat tu balik-balik dapat COVID kita. Dia sangka kita ni amanah, kita tak tipu. Kita man ghashana falaysa minna. Siapa yang tipu orang Islam bukan di kalangan mereka, kata Nabi. Tipu. Agak-agak kalau kita tahu satu orang tu mungkin ada penyakit, dia tak test apa, kita duduk tepi dia. Kita tak duduk tepi dia dalam keadaan macam tu. Yang seterusnya ialah kita jangan ambil ringan soal mentaati ulul amri dalam perkara yang memang syarak suruh taat. Ada orang ni dia anti kerajaan. Daripada kecil yang dia tahu, dia kata nak lawan semua benda. Dan dia anggap lawan kerajaan tu dapat pahala. Ada kala perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim menjadi jihad. Tapi nak kena tarifkan dulu lah betul ke zalim. Tak. Ada apa? Ada. Tok Bilal nanti lu kita. Ingat Tok Bilal jatuh ke? Apa nama? Ada kala memang disuruh untuk kita menegur pemerintah, tetapi taat kepada pemerintah di dalam perkara yang tidak mungkar wajib. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Sebab orang dia anggap ni bukan hukum agama. Hukum agama tu ada nas Quran.
Nabi dalam hadis Muslim kata, "Al mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'ata wa la ta'ah." Di atas individu muslim wajib dengar dan taat selagi tidak disuruh pada benda maksiat. Bila suruh benda maksiat, tidak ada dengar, tidak ada taat. Maksudnya taat kepada kerajaan di dalam perkara yang tak maksiat wajib. Ada orang dia ingat benda ni politiknya, Allah ni jenis mengampu. Alhamdulillah saya ingat saya tak mengampu lah, mudah-mudahan. Hak mana saya tak banyak, hak mana kita patut kata ya, kita kata ya. Dalam hukum hakam, kenapa masalah vaksin dan seumpamanya ni? Kerana nak mengelakkan benda ni lah. Dan proven pun, terbukti pun dari segi graf orang yang kena dan tak kena yang ambil vaksin. Melainkan kalau kita tak mau ambil, kita tak kacau orang, tak apalah. Kita duduk di rumah kita, kita tak pergi mana, kerajaan pun tak wajibkan. Kita duduk di rumah kita, tak apa. Tapi bila kita pergi bergaul dengan orang lain, orang lain terkena, ini adalah satu kesalahan. Saya bimbang orang yang pergi itu, dia penyebabkan ramai orang kena, dan dia pembawa, dia menyebabkan dia menjadi orang yang berdosa kepada banyak pihak. Kalau kita dah buat langkah semua dah buat, ambil vaksin apa semua, kena juga, tak apalah, kita taklah boleh kata dah kena juga, tak payahlah, kan? Orang tak boleh kata lah dah. Orang kata hang bawa kereta dengan laju sangat, tu bahaya ni. Anak kita kata ada pakcik tu bawa motor pelan pun belakang, pasal apa nak marah kami yang bawa laju. Kita cakap pada hukum adab. Nak jadi luar daripada, bila jadi setelah kita mengambil langkah luar daripada kebiasaan kita, luar pada jangkauan kita, itu tidak salah di sisi syarak. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih banyak Datuk. Berkaitan dengan vaksin ni juga Datuk, sebahagian kalau kita tengok di media sosial, ada yang mereka gelar diri mereka Ustaz Abu sekian-sekian, orang panggil mereka Ustaz. Mereka antara golongan yang tak mau vaksin, tapi mereka takutkan pula orang ramai yang ambil vaksin cuba cek kod darah ni berjangkit HIV, jangan mentuhankan WHO, seolah-olah orang ambil vaksin ni berdosa, bahaya. Jadi sebenarnya macam mana sebahagian golongan boleh fikir sampai ke situ, Datuk? Betul ke bahaya vaksin sebenarnya? Kita ni syarak tak kata wajib ambil vaksin. Syarak kata kita wajib menjaga jangkitan diri kita daripada kena pada orang yang tu. Kalau kita dah kena, dan syarak suruh kita elak diri daripada kena penyakit tu. Tu Nabi tak bagi, idza sami'tu ta'un bi ardin fala taqdamu 'alaiha. Jika kamu tengok ta'un berlaku satu tempat, jangan kamu pergi padanya. Idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minha. Jika berlaku pada satu tempat dan kemudian kamu duduk ada di situ, jangan keluar daripadanya. Itu garis panduan yang Nabi SAW buat. Tapi untuk zaman lah, orang tak ada jumpa ubat apa-apa yang berkesan. Pemerintah ijtihad vaksin. Saya buat contoh lain lah. Bawa kereta kan, dia kata bahawasanya bila malam pasang lampu. Itu ada juga orang pasang lampu malam aksiden, ada. Tapi dia kata tu pasang lampu terang kereta baru pun aksiden malam-malam, aku tak payah pasang. Ini ikhtiar yang logik pada masa itu. Bawa kereta, dia kata pakai tali pinggang keledar. Awak hampa mempertuhankan tali pinggang keledar. Macam satu mangkuk apa kata kita macam tu, kan? Hampa pertuhankan tali pinggang keledar. Kita itu satu ikhtiar. Kalau hampa tak mau ambil vaksin, hampa bagi satu alternatif yang mana manusia secara keseluruhannya dapat berpegang alternatif itu dalam menghadapi wabak yang tu je. Kalau ada, tak apa. Ataupun dia kata saya ni, saya rela kalau kena pun penyakit ni, boleh. Maksudnya saya tak mau ambil, bukan saya pergi cari penyakit, tapi kalau kena saya tak mau, tak apa. Ataupun
Kalau kena pun saya tak mau berubat. Saya tak mau berubat, saya tak apa, biar saya kena, saya tak kisah. Boleh kalau kita kena, kita tak kisah. Kerana para ulama berbincang. Dengar elok masalah ni, takut keliru. Para ulama bincang, kalau satu orang tu sakit, wajib tak dia berubat? Ni saya sebut, kita sakit, mak ni sakit kaki, dia kata kita, mak pergi lah berubat, tak apalah, aku tahan. Wajib ataupun tak dia berubat? Kalau kata wajib, artinya kalau dia tak pergi berubat, dia berdosa. Tu faham wajib. Tapi kalau kata tak wajib, pilihan, dia tak pergi berubat, dia tak kacau orang pun, tak berdosa pun. Dia tahan. Sakit kepala lah, jom pergi hospital, jangan nak sebut hospital. Ayah anda tak mau. Macam apa, Ismail Ulam Raja kan, dia tak mau. So adakah berdosa? Dia tak berdosa. Dalilnya hadis Ibn Abbas lah, yang perempuan hitam yang mak itu, yang dia selalu dia kena histeria. Dia kata, Nabi kata, in syi'ti da'autullah an yashfiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Hadis Bukhari. Jika kau mau, aku doa pada engkau supaya Allah sembuhkan kau. Jika tak, kau sabar, kau masuk syurga. Jadi dia pilih untuk sabar, bagi dia syurga. Jadi boleh. Tapi kita tak boleh bagi penyakit kita ni, dah kita tak mau, so kita pergi kena kat orang lain. Ni aku batuk ni, hang nak tengok duk sihat dah, kepala kau orang batuk sikit. Tak boleh. Yang tu menyakiti orang Muslim, tak boleh. Menyakiti orang, haram. Kalau kita rasa kita nak kena seorang-seorang, kita duduk di rumah kita, kita tak keluar, duduk kena COVID seorang-seorang kita, tak ada masalah, kita seorang. Masalahnya kita ni keluar, lepas tu jumpa dengan anak pinak kita, adik-beradik kita, kita bawa penyakit tu bersambung-sambung. Disitulah datangnya tentang hukum-hukum ni. Ustaz tu seorang tu, kita tak kira lah, dia tu cara dia lah. Dia suka kan benda macam tu kan. Wallahu a'lam.